Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara saya sekalian, kita bertemu lagi di hari Ahad, ujung minggu ni. Semoga anda dalam keadaan macam ujung minggu biasa, dalam keadaan lebih tenang. Sebab orang kata bila sampai hari Sabtu Ahad ni, dia memang rasa kepala dia tu ringan sikit. Tapi bila dah datang hari Ahad, nak masuk malam tu dia rasa macam berat sikit sebab besok dia nak pergi Monday. Apapun, ramai daripada kita dah kena duduk kat rumah ni kan. Sebahagian besar daripada kita yang tidak lagi boleh pergi office dan sebagainya. Saya ingin cerita apa yang akan berlaku kepada anda apabila you kalau ditakdirkan kena COVID, supaya saya minta dan saya doakan anda semua tak kena. Jadi dengan itu kita kena baca Al-Fatihah dulu, jangan lupa, supaya kita boleh mendoakan dulu supaya kita tak kena. Saya nak cerita nanti kalau kena. Okey. So boleh tak kita baca Al-Fatihah untuk semua daripada kita yang ada kat sini ataupun di luar sana, nanti you share dengan dia orang. Tapi yang lebih penting ialah kepada mereka yang tengah bertugas. Okey, dan selalu saya kata bagi mereka yang tengah sakit pun kita akan bagi sedekah Al-Fatihah ni. Tapi mereka yang penting sekarang ialah orang yang bertugas di hospital. Okey, Al-Fatihah. Amin, amin. Alhamdulillah, kita masih lagi boleh bernafas dan diberi Allah untuk mendengar sedikit apa berlakunya diary COVID-19. Maksudnya saya akan cerita kat you setiap hari apa yang berlaku pada orang yang kena ni, apa perasaan dia, apa dia punya sakit dia. Ini sebagai cuma panduan ya, bukan semua orang kena exactly macam ni, tapi secara purata hari pertama hingga hari ketiga setelah mereka melalui incubation period. Tahu incubation, waktu inkubasi itu maksudnya dia punya waktu dia dormant, belum dia keluar lagi dia punya virus punya infection tak nampak lagi. Bila you dah mula terdedah kepada COVID virus ni, antara 2 hari hingga 14 hari dia boleh keluar bila-bila masa pun, petunjuk yang saya nak cerita nanti. Boleh ambil nota tak? Supaya you boleh check list ni kepada family you. Okey, bila orang tanya you ni, I kena ke macam mana ni? I risaulah. So you boleh tak tengok apa yang saya nak cerita ni. So kenapa 2 hingga 14 hari? Masa itulah masa dia macam nak beranak lagi. Kalau you immunity kuat, you boleh lawan, dia langsung tak keluar. Itu yang dipanggil orang yang asymptomatic, tahu tak? Orang yang tak kena sebarang gejala tapi dia sebenarnya dah dijangkiti COVID. Kan you tahu kan, ramai orang yang dijangkiti COVID tidak membawa sebarang gejala, tak nampak demam, tak nampak batuk, tapi dia tu boleh berjangkit dengan orang lain pula nanti. Okey. Jadi bila you kena hari pertama hingga ketiga, bila virus tu dah mula keluar, dia punya nampaknya, terampilannya tu dah keluar, dia selalunya lebih kurang macam you kena flu. Okey, ini ringan. Okey, dan selalunya you ada sikit je sakit-sakit tekak, you rasa macam tak sedap lah tekak air ni kan. Lepas tu you pergi cari air garam ke, pergi minum air panas ke apa tu, kadang-kadang you lega terus. So kalau macam tu, yes, you mungkin ada COVID tapi you tidak ada masalah besar. Okey, you boleh keluar daripada attack dia tu. Dan selalunya masa ni pun orang tak ada fever pun. Okey, lagi you tak suspect apa-apa. Okey, itu satu. Antara hari pertama hingga hari ketiga. Ikut saya ya. Hari keempat dia dah mula. Kalau dia tak baik juga, maksudnya immunity, daya tahan badan you tak kebal lagi dah, maka dia dah mula attack you punya throat dulu, kerongkong. You dah mula rasa sakit. Tadi rasa tak sedap, macam tak selesa kan. Yang ni rasa sakit. Dan you punya suara pun bila you bercakap, dia panggil macam rasa sakit je bila nak bercakap tu. Okey, dan you ambil you punya temperature masih lagi tidak begitu tinggi, dalam 36.5, 36.7. You rasa macam demam, tapi you ambil temperature tak adalah tinggi sampai atas pada 37 degree. Okey, ni hari keempat ya. Dan juga masa tu you mungkin dah kurang selera. Kalau ada berlaku ciri-ciri ini, you kena berhati-hati. Sebab apa? Bila setengah orang tu dia sampai ada sedikit cirit pun, ada setengah orang tu dia pening-pening kepala, yang ni dah mula macam memang you kena suspect. Faham suspect tak? You kena syak
bahawa you dah memang kena COVID, you dah boleh mula telefon doktor apa nak buat. Selalunya doktor kalau macam ni, dia mungkin kata you masih boleh tunggu kat rumah, tetapi you kena isolate lah. Tahu isolate tak? You kena quarantine lah. Tahu quarantine kan? You tak boleh campur dengan orang, you kena pakai towel berasingan. Okey, ni sebenarnya orang dah buat sebab ni. Kalau dah sampai ciri yang saya kata sampai hari kelima pula, memang you kena kuarantin betul. You punya teruk tu sakit lebih teruk daripada hari yang keempat, dan you punya sakit bila bercakap sampai malas nak bercakap. Yang tu pula temperature naik 37 hingga 38, memang you kena isolate terus. Maksudnya kena kuarantin kat rumah sambil you telefon doktor. Sebab you kena tanya dia apa nak buat sekarang dan sebagainya. Selalunya kalau dia suspek you memang betul serius, dia akan hantar ambulans ke ataupun dia suruh you pergi sendiri. Semua-semua tu you kena tahu hospital mana nak pergi, jangan terus langgar aje, okey. Tapi kat rumah tu yang penting you kena duduk bilik asing, you kena pakai mandi tempat kalau boleh, kalau ada bilik sendiri lagi bagus. Kalau tak ada, you tak boleh share towel-towel semua, tak boleh. You kena betul-betul 6 kaki jauh daripada siapa yang ada dalam rumah tu, sebab you dah duduk satu rumah kan. Daripada sekarang tak boleh orang rapat pun. You kena pakai mask, dia orang pun kena pakai mask. Okey, kalau berdepan dengan you langsung tak boleh 2 meter, okey, dekatnya. Lepas tu you punya mangkuk, pinggan, cawan semua tu kena you punya special saja. Maksudnya you kena bubur mark, faham tak? You kena bubur tanda lah, kata ni ni abang punya, okey, orang lain tak boleh kacau. Okey, so make sure you letak kat situ, dan you jangan bagi dengan tangan, you letak kat depan pintu bilik dia tu. Macam orang duk tengok kat TV, you tengok kan macam mana dia orang bagi kan. So lepas tu basuh tangan elok-elok, you kena basuh gila-gila. Okey, dan dia pun kena basuh tangan jugalah. Pas makan semua tu, bila you ambil balik piring pinggan semua tu, you kena asingkan. You lepas basuh semua betul-betul pakai sabun semua, tangan you basuh lagi sekali. Okey, baik. Dan you kena rest, okey, tak boleh nak kejar-kejar, nak buat kerja, nak fikir banyak-banyak masa tu. Dan pastikan air mencukupi. Air nombor satu, dan selalu saya kata jangan lupa bawa mana-mana pun masa tu. Kalau tak percaya pun kena ikut saya. Pasal apa? Garam masa tu mainkan peranan. Bukan garam tu memperbaiki ataupun merawat COVID, tak. Tapi untuk you menghidrasikan badan you dengan lebih cantik. Semoga air tu tak terus masuk keluar. Dia ada sempat untuk berhenti sekejap, sebab garam yang baik ni dia ada cara untuk mengimbangkan you punya hydration. Hydration adalah dasar untuk memperkuatkan immunity. So jangan melawak. Bila saya kata hydration, mesti lebih daripada 2-3 liter sehari. Okey, biar terkencing-kencing tak apa. Lepas tu kalau demam, cari Panadol, cari ubat-ubat yang menurunkan you punya blood pressure. Dan 3-4 hari lepas saya banyak cerita tentang serai, turmeric, garlic, bawang putih semua tu. Buat air-air panas macam tu, minum selalu. Okey, saya dah pernah cerita berapa gelas satu hari kan. You dah tengok kan saya punya cerita dulu, ingat tak? Yang berat badan bagi dengan 10 untuk hari pertama, you dah dapat demam-demam macam ni. Betul-betul 6 gelas tu minum air yang ada herba semua tu. Okey, you tengok lecture I yang lepas-lepas. Okey, hari ni saya nak fokus apa yang berlaku lagi lepas pada hari kelima sekejap. Lepas tu makan tak usah cerita lah, tak boleh merepek lagi dah. Gula, susu atau bahan-bahan yang berdaging, benda yang banyak, you tahu lah kan bahan toksik. Tak usah sebut nama-nama daging tu, nanti orang marah saya pula. Tetapi you tak boleh lagi dah. You kena kontrol macam you dengar cerita DND diet tu, betul? Lepas tu makan dalam bilik, tak boleh keluar join siapa-siapa, of course. You kena, kalau doktor ada recommend apa-apa, kena makan antibiotik ke apa, you terus makan. Sebab kadang-kadang sakit tekak ni mungkin you ada infection lain. Mungkin you kena ambil antibiotik yang kuat, you kena ambil. Sebab kadang-kadang dia boleh lega you punya sakit tekak, you punya temperature pun okey, mungkin you tak payah pergi hospital langsung. Cuma you masih kena kuarantin. Dan besok kalau doktor kata boleh datang cek darah untuk nak cek COVID positif tak positif. Sebab kadang-kadang mungkin you ada sore throat, mungkin you ada flu, mungkin you ada infection of ni je kan, yang biasa-biasa kan. Tapi dia punya 4-5 hari pertama macam tu. Okay. Kalau you tak ada COVID tapi you dah kuarantin, you selamat dan orang lain pun selamat, tak apa, tak rugi pun.
Tapi kalau you betul kena COVID hari kelima, saya kata temperature dah naik 37 sampai 38 tinggi, you dah memang panik kan, body you dah jadi letih sekarang. Masa ni you punya sendi-sendi dah mula sakit. Selalunya ni you kena betul-betul syak mengatakan yes, aku kena COVID, aku memang kena panggil doktor. Sebab apa? Hari ke-6 sambung, diary dia sambung hari ke-6. Ini secara tak langsung adalah average. Orang kena dia melalui proses hari ke-6, dia punya fever turun balik sikit tetapi masih ada fever. Lepas tu dia ada batuk yang agak kering, kurang ada kahak. Lepas tu sakit tekak masih on. Dah hari keberapa dah sakit tekak, dah masuk 3-4 hari dah sakit tekak kan. You nak tahu tak sakit tekak dia cerita macam mana? Macam pisau tu, macam pisau hiris. Kalau kita sakit sore throat biasa, yang you demam-demam pergi jumpa klinik biasa tu, tak seperit ni. Okay, dia perit betul. Lepas tu dia nak sampai orang nak swallow pun tak boleh. Apa tu, nak telan makanan tak boleh, nak minum air pun sakit, nak cakap pun dah sakit. Sampai you jadi lesu dan you dah ada loya. Lepas tu bila datang pernafasan you pula menjadi agak sesak. Macam mana definisi nafas tak berapa cantik ni? Selalu kalau you boleh berjalan, pergi naik turun tangga rumah you tu, tak ada rasa apa pun, you tak peduli pun. Tapi sekarang ni macam naik tangga baru 1 tingkat, macam tu, faham tak? Dah mula merasa, itu berarti you dah mula ada infection yang dah mula nak masuk, ataupun mungkin dah masuk ke dalam paru-paru you. Hari ke-6 tau, okey. Baik, lepas tu setengah orang tu dia mungkin ada sedikit sakit-sakit kat ujung-ujung jari. Kena fikir elok-elok kalau you tak makan ubat lain-lain, ubat apa-apa, kalau cuma dengan demam, masalah macam ni, ni sakit-sakit ujung jari ni pun adalah ciri penyakit COVID, okey, yang campur dengan semua sekali lah, dengan fever semua tu. Dan memang ada orang masa ni dah jadi muntah dan dah ada cirit-birit pun. Sebab apa? Dia cuba nak lawan dengan COVID ni sampai tercirit-cirit pun, jangan main Okey, kita terus sambung. Hari ke-7, tengok dia diary yang hari ke-7 ni. Fever you naik balik. Tadi dia turun hari ke-6, hari ke-7 dia naik balik. Yang ni tinggi, sampai 37.8. Ada orang sampai 38 degree centigrade. Yang ni bila campur dengan cough, batuk yang tak mau berhenti. Dan kadang-kadang masa ni dia dah boleh campur dengan kahak sikit. Okey, tak semesti, tapi ada orang hari yang ke-7 ni dah ada kahak pun. Body lebih teruk, sakit, rasa bisa, dan pening gila, orang macam migraine tu, okey. Dan orang diarrhea lebih parah daripada semalam tu, dan memang you sampai kadang-kadang sampai termuntah-muntah pun. Baik, cukup. Bila datang hari ke-8, selalunya masa ni you dah kena masuk hospital kot. Pasal apa? Fever you tak turun-turun, dah 38 degree, kadang-kadang sampai naik sampai 38.5 semua tu, sampai kena bubuh kena bubuh ais kan, sejukkan badan semua tu, itu bahaya. Dan masa ni pernafasan semalam masih lagi boleh naik turun juga tapi you kalau hari ke-8 ni bukan takat nak naik, tak payah turun naik tangga pun, pernafasan you dah mula tercungap-cungap dah. Yang ni memang tak ada choice. Kalau doktor tak mau terima pun you kena paksa minta doktor tu buka jalan untuk bagi you pergi juga. Pasal apa? Ini dah nak masuk peringkat yang serius. Sebab apa? Batuknya tak berhenti-henti, pening kepala tak sampai daripada 2-3 hari lepas masih tak turun-turun. You ambil ubat Panadol, dia senyum, dia tak rasa apa. Sakit tulang sampai kadang-kadang nak kena makan ubat painkiller pula. Baik. Datang hari ke-9, semuanya lebih meneruk. Daripada fever lebih naik, batuk lebih teruk, apa lagi? Pernafasan sampai dah tak boleh nafas kadang-kadang. Yang ni selalunya you dah lama dah, patutnya dah kat hospital dah kan. Tapi saya cuma nak cerita macam mana orang merasakan bila dah sampai macam tu, dan doktor pun dah kenal pasti, dah check 2-3 hari sebelum ni dah check kan, kata you dah ada COVID semua tu. Dia dah sediakan ICU. Sebab apa? You mau tak mau pun kena pakai oksigen. Sebab masa tu you punya oksigen punya concentration dalam paru-paru you dah menurun daripada 99%. Dia kalau kita punya ni sepatutnya oksigen all the time 100%, 99%. Kalau dia dah mula turun bawah pada 99%,
kurang 5% je you dah memang menunjukkan betapa cantiknya Tuhan bagi kat kita oksigen ni. You tengah dengar lecture I ni kan, you boleh bersemangat, boleh ambil nota semua kan. Orang yang kena ni turun 2-3% je dia dah mula kena pakai oksigen, tahu tak? Okey, lepas pada oksigen ni kalau tak baik, tak ada respon apa-apa, doktor selalunya kena buat intubasi. Intubation tu adalah masuk ni kerongkong ni masuk betul-betul, lepas tu dia pergi kat you punya lung nanti supaya dia boleh jaga pernafasan you betul-betul. Okey. Intubation ni selalunya orang yang dah serius sangat-sangat. Yang ni yang kita punya kementerian selalu katakan, jangan tak dengar cakap. Kalau you tak dengar cakap nanti hospital tak cukup tempat. Inilah dia, tempat nak bagi oksigen. Dan tempat yang paling susah ialah apabila kita buat intubation, sebab ini kena perlukan mesin. Dan selalunya kes ni selalunya kalau tak jaga betul boleh bawa maut. Sebab tu orang tua-tua kalau dah sampai intubation, kalau ni lah maksudnya tak boleh lepas daripada pernafasan punya masalah tu, selalunya dia ada orang panggil septic shock ataupun bodinya shut down sehingga kan you punya blood pressure turun, you punya buah pinggang rosak, jantung pun dah mula tak mau berfungsi, paru-paru memanglah kan, sebab dia asal-usulnya daripada paru-paru juga. Baik, jadi anda sekalian, diary sampai hari ke-9 ke-10 ni selalunya doktor memang kena 24 hours jaga you. Okey, jadi yang selalunya bila dia dah baik lepas mungkin 7-8 hari kemudian, lepas tu doktor check lagi sekali, bila dia dah lega check lagi 3 hari kan, baru confirm 2 kali negatif, baru dia nak discharge you. Itu pun kalau dia tengok you dah boleh berdikari. Soalan saya gini, apa you nak buat bila you balik? Ini yang orang yang dah lepas melalui lemasnya, dia rasa sampai dada dia tu macam selalu tenggelam dalam air. Masa dia sakit dulu, bayangkan tak boleh nafas tu, lepas seminggu kalau dia lega, dia punya rasa alhamdulillah tu, dia punya seronok kan, dia syukur, tetapi dia dalam keadaan letih lagi, dan family pun bersyukur, dan doktor tak boleh simpan dia lama-lama kan di hospital, sebab dia dah boleh berjalan balik, dah boleh makan sikit, dia balik. Saya nak tanya you, sama ada you lepas COVID ataupun sebelum you kena COVID, yang paling penting ialah dua-dua masa ni, masa sebelum, pre dan post selepas you kena, you yang paling penting ialah doktor tak sempat nak jaga you dan tak boleh ada masa nak advise you pun. So maka you kena dengar kalau boleh apa yang saya cerita ni, sebab bukan nak mengada-ngada, sebab kita kena cari jalan yang masuk akal. Nombor satu ialah jaga kesihatan. Tak ada cerita yang lebih besar daripada tu. You have to take care of your health. Pasal apa? Kalau kita tak jaga, nanti bila kena, baik-baik kita boleh baik. Kena, tapi kita boleh baik. Sebab apa? 81%. Ini statistik lah. 80% lebih kurang, semua yang kena-kena tu, dia okey je. Jadi kita nak masuk dalam 80% tu. 15% kena masuk hospital, tapi paling tinggi kena pakai oksigen je. Tapi 5% lagi yang kena sampai intubation tu. Ingat tak saya kata masuk jolok nak supply oksigen semua tu kan. Itu tetap nak. So jadi kita yang 80-90% yang ramai-ramai ni boleh baik balik semua ni sebagainya tu, kita kena jaga diri melalui beberapa perkara. Nombor satu ialah makanan, nombor dua ialah minuman, nombor tiga ialah matahari, nombor empat ialah tidur yang mencukupi. Itu yang air tu adalah dasarnya. So yang lain daripada tu ialah kita kena betul-betul fokus untuk kuatkan balik imun kita, mencepatkan proses kita lega supaya kita boleh berjalan, bernafas seperti sedia kala dan boleh berfungsi seperti sedia kala. Baik. So apa yang saya buat untuk diri saya, sebab saya pun dah berumur 66 tahun. Memang kita kena berhati-hati bila umur atas pada 60-an. Betul tak? Ramai yang bawa maut di hospital. Kalau anak muda, dia chance untuk baik pulih lebih pada 8-90%. Tapi yang 5% ni, yang orang yang ada masalah proses sakit tua, sakit diabetes, sakit high blood pressure, sakit jantung ataupun masalah paru-paru, dia lebih senang maksudnya bawa maut lah kan. Saya bukan nak menakutkan you, saya nak bagi semangat pada you supaya kita yang duk dengar ramai 100-200 ribu orang ni kan,
Cuba you cerita kat masyarakat you. Tak semestinya you kena beli banyak vitamin, banyak tu semua. Sebab kadang-kadang memang saya ada apa yang saya buat untuk diri saya. Tapi sebab tu saya cerita banyak amalan-amalan, ambil kat rumah, ambil kunyit, ambil serai, ambil daun pandan, ambil apa lagi, saya cerita bawang putih, masuk pula kalau ada honey, dengan syarat bukan honey yang ada gula lah kan, nanti kena tipu pula. So you cari dengan minuman air panas semua tu. Selalu saya recommend you untuk meningkatkan immunity kita. Badan bila sehat, bila kita rasa badan kita tu macam berpeluh, selalu panas sikit kan, yang tu yang terbaik. Jadi nak menjaminkan tu, saya memang recommend untuk diri saya lah. Ada satu cara lain juga untuk dinamakan suplemen. Ramai orang cari-cari online sekarang, dia beli banyak. So saya ada buat untuk diri saya. Okay, so it's up to you whether you nak ikut tak. Saya buat formula pakai kata-kata mnemonic dia FIST, F-I-S-T, genggam tangan. Okay, supaya you tak lupa, saya pun tak lupa. Saya selalu recommend kepada adik-beradik saya, pesakit saya, FIST. Bila yang nak menahan diri daripada COVID ni, supaya kita kuatkan imuniti kita secara tanpa nak makan ubat-ubat apa, kita ikut FIST. FIST then number 1 is called fiber up fibers. Tingkatkan you punya fiber, serat-serat dan sebagainya. Tapi saya memang kalau saya tak pasti, tak yakin dengan makanan saya ambil fiber up. You pernah dengar kan? So FIST number 1 is fiber up. Sebab tu saya buat benda ni. Nombor 2, I tu namanya apa? Immunex. Immunex ni memang saya buat khas, terutama sekali kalau you baru keluar hospital. Sebab you dah dikenal pasti sakit, so you kena cepatkan. Nak mengharapkan makan, dah lah orang tua-tua kadang-kadang nak kunyah susah, betul tak? Dan kadang-kadang orang yang muda pun makan pakai tibai je kan. Kalau kita order tu kadang-kadang tak apa-apa masuk dalam makanan kita. So kita kena make sure ada vitamin C dalam ni, ada vitamin D, ada zinc, ada selenium, ada cendawan susu harimau. Tak apalah, formula tu tak apa. Tapi yang penting saya ambil F, fiber up, nombor 2 Immunex, Immunex, lepas tu saya ambil Sacha Inchi Oil. Pasal apa? Di zaman stres ni, zaman kita selalu tertekan ni kan, sambil kita jaga pemakanan, minuman kena wajib jaga, kita boost dengan dinamakan Sacha Inchi Oil. Anda dengan saya tak payah segan-segan. Okey, sebab yang ni memang terkenal di dunia bagi mereka yang pernah dengar nama terbalik pula ni kan. So, tapi bunga dia macam tu. So, Sacha Inchi Oil sebesar ni je 2 kali sehari. Tu FIS Sacha Inchi, T maksudnya tra, R extra. Nama pun extra. Pasal apa extra? Bila you keluar hospital, you kena boost cepat sikit. Nak tunggu makan bagi cantik balik mungkin ambil masa seminggu 2 kan, baru dia stabil balik. So kita selalunya boost dengan extra. So selalunya saya recommend kepada siapa, ramai yang PM saya, doktor you buat apa, you makan apa. So kalau saya tak cerita, berarti saya dah selindung apa yang tu. Kalau you sudi, sila call admin saya, minta kat dia kata kod FIST, F-I-S-T. Buat tangan macam tu, kalau bagi gambar kat dia, buat tangan macam tu, dia faham. Fiber Up, Immunex, Sacha Inchi Oil dan Rextra, TRA. Cukup. So tuan-tuan sekalian, dan kalau garam-garam ni saya kata pergi cari sendiri, boleh tak? Okey. Serai semua cari sendiri. Honey saya tengah order sekarang, tak sampai-sampai lagi, minta maaf. Greek punya perjalanan tu banyak kena tahan-tahan, kata budak-budak saya kata sabarlah, ni orang dah order ni, tapi insyaAllah. Okey, don't worry. So sebagai kesimpulan, you apa yang saya cerita, sama ada you dah kena, you tak sedar you kena, ataupun you dah baik daripada yang keluar hospital semua tu, mau tak mau, dia punya dasar utama, kita punya prinsipal kita punya projek kita daripada sekarang ialah jaga diri. So ingat, FIST, Fiber Up, Immunex, Sacha Inchi Oil dan Rextra, insyaAllah. Okey, intubasi masuk ikut kerongkong ke untuk jaga? Yes, memang dia masuk betul-betul. Yang ni pun you dah ditidurkan, you tak sedar apa-apa, dan ada cara doktor kalihkan badan you dan sebagainya, masya-Allah, sampai you boleh bernafas balik nanti. Kalau tidak, you cuma bergantung dengan mesin, kadang-kadang sampai 4-5 hari pun. Okey, patuh PKP dengan arahan paling tepat. Nanti besok lusa ataupun
Saya sepatutnya cerita pasal herba kan, tapi semalam kesian ada seorang tu dia tulis punya panjang PM kat saya. Dia kata, "Doktor, please, I know you are busy bla bla bla." Lepas tu dia kata, "Doktor, tolong cerita bapa saya baru keluar daripada hospital kena COVID." So apa saya nak bagi kat dia, macam mana nak tu semua. Ni saya cerita kat you supaya memudahkan nak fikir, kadang-kadang nak cari makan susah semua kan. Saya bagi fish tu, saya kebetulan Tuhan dah bagi rezeki ilmu, saya share dengan you. Cukup ya. Tak payah nak pergi ke sana ke sini lagi dah. Seram yang kena infection. Seram lah bila dengar saya cerita ni kan. Saya pun seram. You ingat yang cerita ni, saya lagilah seram. Pasal apa? Sebenarnya kalau you tak tahu cerita lagi bagus. Sebab tu you jangan dengar selalu cerita macam saya cerita ni. You dengar ni sebagai ilmu tak apa. Tapi jangan nak cari-cari dalam internet, suka sangat nak cut and paste. Saya cerita ni melalui sains, dan banyak kajian yang saya buat ni, dia punya simptom-simptom gejala tu datang daripada orang yang dah berpengalaman melalui sakit tu. Dia cerita hari-hari ni macam mana, dan sebagian besarnya Singapura banyak buat study. Dia buat kajian, dia ambil average apa penyakit, apa dia punya gejala yang orang tunjukkan. Saya tak ceritalah sampai yang rasa macam masuk, tadi saya ceritakan yang macam terasa macam masuk dalam air. You rasa you apa di dalam air, tak boleh nafas. Macam mana? Lemas tapi hidup. Wallahu akbar. Saya bila dengar tu, kadang-kadang bila saya cerita dengan you all ni, kadang-kadang saya rasa aku ni sakit tekak lah ni. Saya cepat-cepat minum air. Kalau malam nanti rasa lega, alhamdulillah. Takut. Tapi takut yang berpada-pada, jangan sampai you panik, okey. Sebab tu saya lama tak cerita pasal cerita takut-takut ni. Mungkin besok saya tukarlah topik lain kan. Tapi jangan lupa pada feast ya, sebab saya amalkan feast. Saya mengharapkan anda mendapat manfaat. Sekali lagi jangan lupa Fiber Up, this is the best untuk jaga bakteria yang terbaik. Ini adalah Immunex, supaya you tak gaduh dengan vitamin apa lagi dah. Lepas tu yang ni untuk nak jaga kita punya otak dan jantung dan peredaran darah. Paling penting omega 3 ya, anti-inflammation, dan untuk meyakinkan makanan kita yang kita miss atau tak betul, kita ambil air ekstra. Sini semua mineral yang dah dikonsentrate dalam titisan aja. Okey? Bye. Kuatkan imun. Yes, caranya kena faham macam mana. Jangan lupalah tidur matahari, istirahat, enjoy sikit, minda you jangan panik semua tu. Itu kena belajarlah. Alhamdulillah saya nampak macam kuat, tak ada kelemahan banyak dalam badan saya. Saya dah berumur, memang sakit. Kalau you tahu kan, I ada kanser dulu, faham tak? Jadi saya memang suka berhati-hatilah sikit kan. Kalau pun tak ada COVID, saya mesti kena jaga diri. Kalau you all tak ada kanser lagi, tak risaulah kan. Saya 2 kali kena kan, tahu tak? Lepas tu sekarang ni sebabkan kena steroid, kena banyak ubat-ubatan dulu, habis tulang-tulang saya sampai kena gout dan sebagainya pun. Betul. Bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi ya saudara sekalian. Salam adik-beradik semua. Bagi love, bagi like dan bagi share. Tekan share. Saya pentingkan you share, okey? Sebab apa? Ramai yang memerlukan ilmu yang saya cerita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Macam mana nak dapat tu? Always get with my admin, okey? Nombor tu saya tulis di atas ataupun di bawah sini. Okey, tengok. Bye. Bagi anda yang berminat dengan program yang semacam ini dan nak tahu lebih lanjut pula tu, tapi tak ada masa, anda sibuk lah katakan kan. So yang penting ialah senang je. Saya dah buat program online namanya VIP Well for Life Program. So apa you kena buat? You layari drnordindarus.com. Kat situ dia beri keterangan lanjut. Tapi yang penting dalam tu ada apa? You buka je pakai password you tu, you akan dapat satu yang program yang full seminar, macam 1,5 jam, seolah macam you datang seminar saya lah kan. Tapi you duduk kat rumah aje, kat mana saja pun tak. Saya bagi topiknya daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Dia akan cover seolah-olah macam you nak tahu tentang masalah otak, masalah mata, sakit-sakit thyroid, macam mana nak sembuh daripada asma, orang yang buncit, orang yang sembelit, orang yang sakit arthritis, gout, dan sehinggakan yang serius seperti psoriasis, SLE, dan juga masalah-masalah mental pun saya akan cerita. Dan yang paling penting adalah masalah kanser, diabetes, high blood pressure dan penyakit jantung. So you jangan risau, cuma tap into drnordindarus.com, minta dan tengok kat situ sendiri explanation tentang Well for Life VIP Well for Life program. Saya jumpa anda di puncak kesihatan yang terbaik.